Barangkali ini merupakan episod yang paling penting dalam usaha kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam episod ini kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan berbakti kepada ibu dan ayah sebagai tingkat amal yang tertinggi dalam usaha mendapatkan kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Redha, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada ataupun tergantung kepada redha dan kasih sayang kedua orang tua, iaitu ibu dan ayah. Dan wasakhatullah, dan murka dan kemarahan Allah juga bergantung dan terletak pada kemurkaan dan kemarahan kedua orang tua, iaitu ibu dan ayah. Jadi dalam kita membaca hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ibu dan ayah, kita boleh lihat bagaimana kedudukannya begitu tinggi dalam semua amal-amal yang boleh kita lakukan. Berbakti, menghormati, mensyukuri ibu dan ayah adalah amalan yang terpenting dan paling utama yang perlu kita jaga. Bahkan ada hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut bagaimana syurga kita, tiket kita ke syurga, pintu syurga kita terletak kepada bagaimana kita memperlakukan ibu dan ayah kita. Dan satu hari Nabi SAW pernah didatangi, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad. Dan Nabi SAW bertanya kepada dia, ahayyun walidaka, ibu dan ayah kau masih hidup? Dia kata, ya, qala na'am, fa fihima fajahid. Nabi SAW beritahu kepada lelaki ini, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua ibu dan ayah kamu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW sebut, farji' ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah kamu kepada ibu dan ayah kamu, berbuat baiklah dalam berbakti kepada mereka berdua. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan hadis ini, hadis-hadis yang saya bacakan tadi kedua-duanya daripada hadis riwayat Imam Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyebut bahawa ini adalah dalil agungnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada kedua orang tua ini lebih utama dibandingkan dengan jihad. Bahkan Imam An-Nawawi menyebut, didetailkan, tidak boleh seseorang itu pergi melakukan jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali setelah mendapatkan izin daripada kedua ibu bapanya, kalau kedua-duanya Muslim. Dan kalau salah satunya Muslim, dia kena dapatkan juga izin daripada salah seorang yang Muslim untuk pergi berjihad. Dan satu hari Nabi SAW tiba-tiba menyebut, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. 3 kali Nabi SAW ulang, sungguh hinalah, sungguh hinalah, sungguh hinalah, kata Nabi SAW. Qila man ya Rasulullah, dan bila ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapa yang sungguh hina tu yang kau ulang sampai 3 kali? Nabi SAW sebut, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma atau kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Siapa yang masih ada orang tuanya yang masih hidup, ibu dan ayahnya masih hidup, atau salah seorang daripada mereka masih hidup, tapi dia tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada kedua mereka. Dan dalam satu riwayat daripada Al-Hakim, Nabi SAW menyebut, setiap dosa ditangguhkan, yuakhirullahu ma sya'a minha, ditangguhkan azabnya ila yaumil qiyamah. Semua dosa ditangguhkan azab dan balasannya sehingga hari kiamat, illa uquqal walidain, melainkan kederhakaan kepada ibu dan ayah. Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna Allah Taala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Dia akan dicepatkan azab, hukuman buat orang yang derhaka kepada ibu dan ayahnya semasa dihidup, sebelum nanti dia akan diazab lagi setelah dia mati dan di hari akhirat nanti. Jadi bila kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, terdapat penekanan yang begitu tegas, besar terhadap berbakti kepada ibu dan ayah. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya,
Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayyul amali ahabbu ila Allah, apakah amal yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW sebut as-salatu ala waqtiha. Tentunya ini melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala, salat pada waktunya. Qala thumma ay, selepas itu apa ya Rasulullah, tanya Ibnu Mas'ud. Nabi SAW kata birrul walidain. Birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah. Qala thumma ay, kemudian ditanya lagi apa selepas itu, barulah Nabi SAW sebut al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Quran begitu banyak sebenarnya yang menceritakan tentang kebaktian kepada ibu dan ayah. Kalau kita lihat, Al-Quran tidak menceritakan tentang bagaimana ibu dan ayah kena sayang, kena santun terhadap anak-anak, kerana itu fitrah. Manusia diciptakan dengan naluri yang demikian. Tapi soal anak-anak berbuat baik, menghormati, mensyukuri, merendahkan sayap, sopan santun terhadap ibu dan ayah, ni diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan satu kisah yang begitu popular dalam sirah Nabi SAW, kisah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang pemanah yang hebat, sharpshooter, pemanah tepat, dan dia subhanallah dalam banyak peperangan berperanan penting mempertahankan Nabi SAW. Dan ketika dia masuk Islam, ibunya telah protes. Ibu dia tak terima Sa'ad masuk Islam, dan dia mogok lapar. Dia kata wala ta'kula wala tashraba, dia tidak akan makan, dia tidak akan minum, dan kemudian dia tidak akan menguruskan diri dia. Dan ibu dia bagi tahu dekat Sa'ad, Ummu Sa'ad ini bagi tahu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bukankah Tuhan kau Allah mewasiatkan kepada kamu untuk berbakti kepada orang tuamu, dan aku adalah ibumu. Aku perintahkan engkau untuk meninggalkan agama ini, tinggalkan agama Muhammad ini, balik semula kepada agama nenek moyang kita. Dan ini satu ujian yang sangat berat bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia hari demi hari, sampai dah 3 hari mak dia tak makan, tak minum, pengsan. Orang datang jumpa Sa'ad, bagi tahu, mak kau dah pengsan dah ni. Dengar cakap mak kau, orang bagi emotional threat, ugutan-ugutan emosi. Dan ibunya juga dengan mogok tu sedang memberikan ugutan emosi dan psikologi terhadap Sa'ad. Sa'ad ni sangat sayang pada ibu dia, dan dia dalam masa yang sama juga ingin dan tidak sama sekali boleh bayangkan untuk tinggalkan agama Nabi kita Muhammad SAW, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Dan jika kedua ibu bapamu atau ibumu memaksa, berusaha ni, mak Sa'ad ni berusaha mogok ni, sampai tak makan, tak minum, tak menguruskan diri ni, untuk membuatkan kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang dia tidak ada ilmu. Ibu dia ni tak tahu, tak faham apa itu tauhid, tak dapat lagi sentuhan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan taat dalam urusan tersebut, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang itu jangan dengar, tapi still kena sahibhuma ni, mendekati mereka, mendampingi mereka, menjaga mereka dalam urusan-urusan lain, fid dunya ma'rufa, dengan ma'ruf, dengan cemerlang, dengan baik, sebagaimana layaknya seorang ibu dan seorang ayah mesti diperlakukan. Jadi bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan ibu ini sangat tinggi khususnya, dan tentunya kedua ibu bapa termasuk. Dan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-23 misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan kamu supaya jangan sembah selain dia. Tengok ni ranking dia, yang pertama paling tinggi, jangan sembah selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu dan bapa kamu, ihsan. Dan saudara-saudari yang saya kasih sekalian, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan
berbakti kepada ibu dan ayah, tentunya begitu banyak perkara yang perlu kita bincangkan dan kita fahami, kerana inilah ujian yang besar yang kita sedang hadapi. Dengan apabila kita ada kehidupan kita mula berdikari, ada duit kita sendiri, ada kehidupan keluarga kita sendiri, ramai dalam kalangan kita yang meninggalkan amalan yang paling utama, iaitu berbakti kepada ibu dan ayah. Dan lebih malang, ramai yang melukakan hati, mengguris emosi, perasaan, bahkan membuang ibu dan ayah. Dan ini satu dosa yang besar. Dan untuk membincangkan hal ini, saya mengajak rakan-rakan sedar-sedari untuk turut serta dalam masterclass yang kita akan adakan. Seperti mana maklumatnya ada di Instagram Hijrah@, page Hijrah@. Rakan-rakan yang mendengar di Spotify, di Apple Podcast, boleh rujuk ke Instagram Hijrah@. Terdapat pautan untuk kita lihat masterclass nanti. Kita akan bincangkan dengan lebih mendalam untuk melihat aspek-aspek tentang bagaimana kita seharusnya menyusun kehidupan kita dengan meletakkan prioriti terpenting, terutama untuk berbakti dan berkhidmat, mensyukuri ibu dan ayah kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa-bahasa yang begitu luar biasa, perkataan-perkataan yang spesifik untuk membangkitkan rasa kesungguhan dan ketekunan kita dalam mendampingi ibu dan ayah kita. Sedari juga kalau kita lihat dalam kebanyakan masalah yang kita hadapi, khususnya dalam urusan rezeki, dalam urusan perkara-perkara yang susah dalam hidup kita, mencabar yang cukup rumit ini, Nabi SAW pernah sabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur? Kita semua nak hidup panjang umur, supaya tentunya kita dapat melakukan lebih banyak amal saleh dan menikmati kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata, siapa yang nak dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki untuknya, fal yabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang nak dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturrahim. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan dan dihasankan oleh sebahagian ulama. Jadi sebenarnya ramai orang yang bila dia ada kekangan keuangan, dia ada tanggungjawab yang banyak menguruskan keluarga sendiri, dia kesampingkan ibu dan ayah dia. Dia keluarkan, dia disqualify dulu ibu dan ayah dia daripada perhatian dia. Sedangkan dengan berbakti kepada ibu dan ayah itulah sebenarnya rezekinya akan lebih luas, ditambahkan, dan umurnya akan dipanjangkan, moga-moga dengan kesihatan yang baik, dengan dalam keadaan keimanan dan ketakwaan. Dan itu perkara yang mesti kita berikan perhatian, dan kita kena ingat bahawa itu sebenarnya jalan terpenting, terutama untuk mendapatkan kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemarahan Allah juga terkait dengan kemarahan ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah tidak redha kepada kita, marah kepada kita, buatlah salat sebanyak mana pun, puasalah sepanjang selama mana pun, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menderhakai dan menyakiti ibu dan ayah kita. Dan tentunya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran, doa yang cukup penting untuk kita baca dalam setiap salat kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, kasihanilah, rahmatilah kedua ibu bapaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah mengasihani dan mendidikku sewaktu kecil. Itu satu makna kama. Satu lagi makna adalah, ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapaku kerana mereka telah mengasihani, mendidik dan membesarkan aku dan menjaga aku sewaktu aku kecil. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mampu berbakti sebaiknya, dan dengan itu mendapatkan kelayakan, mendapat kasih sayang Allah, seterusnya mendapatkan tiket untuk masuk ke syurga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.